Kalau korang nak tahu sebenarnya kan, British ni bukan hanya menjajah satu negara, dua negara, tiga negara. British pernah menjajah lebih daripada Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sehistrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ke-9 tingkatan 5, Dasar Luar Malaysia. Dan fokus untuk video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimanakah Malaysia di dalam pertubuhan Commonwealth, subtopik 9.4. Jadi dalam video sebelum ini, kita dah belajar tentang pertubuhan PBB, alright, dan juga asas penggubalan dasar luar Malaysia. Jadi sekarang kita dah tengok apa lagi pertubuhan yang disertai oleh Malaysia selain daripada PBB. Alright, pertubuhan yang seterusnya adalah kita nak tengok tentang Commonwealth. So apa itu Commonwealth, sir? Jom kita tengok dekat sini. Alright, jadi apa itu Commonwealth sebenarnya? Jadi Commonwealth ini merupakan satu pertubuhan bekas tanah jajahan British dan juga tanah naungan dah jajahan British. Maksudnya mana-mana negara yang pernah dijajah oleh British, okey, British telah tubuhkan satu pertubuhan, satu persatuan, satu kelab lah senang kata. Mana-mana negara yang pernah dijajah oleh British, mereka akan ada satu persatuan yang kita panggil sebagai Commonwealth. Jadi apa tujuan Commonwealth ini dicipta atau diwujudkan oleh British, cikgu? Ada dua tujuan dia. Yang pertama adalah untuk membina semangat setia kawan antara negara-negara yang pernah dijajah. Dan yang kedua adalah untuk mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara anggota. Contoh kalau macam negara kita pun adalah negara bekas tanah jajahan British. Jadi negara kita ada, orang kata, bermasuk dalam Commonwealth. Dan juga negara contoh macam India. India pun dalam Commonwealth contohnya. Jadi kita boleh buat kerjasama dalam pelbagai bidang. Bidang pendidikan, perdagangan dan sebagainya. Maksudnya nak mengeratkan lagi hubungan dari pelbagai aspek antara negara-negara anggota Commonwealth. Alright. Dan apakah perjuangan Malaysia di dalam Commonwealth ini? Ada beberapa benda atau beberapa perkara yang difokus atau yang diperjuangkan oleh Malaysia. Yang pertama adalah berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi. Yang ketiga dalam bidang sosial. Dan yang keempat adalah pengurusan isu-isu yang berkaitan dengan antarabangsa. Jadi kita memberikan sumbangan, okey, kepada Commonwealth untuk negara-negara yang lain. Okey. Jadi itu adalah latar belakang. Jadi itu benda pertama kamu kena tahu. Latar belakang penubuhan Commonwealth. Alright, ingat apa tujuan dia dan apa yang dimaksudkan dengan Commonwealth. Okay, alright. Saya nak tengok, ini merupakan logo Commonwealth. Kalau korang tengok ada logo macam ni, ini adalah logo Commonwealth. Okay, so dalam Commonwealth ni ada lebih daripada 50 negara sebenarnya. So maksudnya kat sini, kalau korang nak tahu sebenarnya kan, British ni bukan hanya menjajah satu negara, dua negara, tiga negara. British pernah menjajah lebih daripada 50 negara, kalau kamu nak tahu. Betapa hebatnya British dulu, dia boleh menjajah hampir lebih daripada 50 negara yang ada di dunia ini. Alright. Jadi sekarang kita akan tengok apakah sumbangan Malaysia di dalam Commonwealth. Okey, ada 6 sumbangan atau 6 pelibatan. Kadang-kadang dalam exam dia akan letak penglibatan atau sumbangan. Okey, yang pertama kita akan tengok nanti adanya rancangan Colombo. Cikgu, rancangan Colombo tu apa benda, cikgu? Nanti kita akan belajar. Lepas tu kita ada kerjasama ekonomi, kita ada sukan Commonwealth, kita ada dasar apartheid, kita ada mesyuarat ketua negara CHOGM, dan kita ada kerjasama pertahanan. Ini merupakan orang kata sumbangan ataupun bagaimana orang kata penglibatan negara kita Malaysia di dalam Commonwealth. Alright. So kita pergi yang pertama dahulu, iaitu rancangan Colombo. Itu apa itu rancangan Colombo, cikgu? Rancangan Colombo merupakan satu rancangan yang diwujudkan oleh Commonwealth, alright,
merupakan sebuah rancangan pembangunan ekonomi dan juga sosial yang ditubuhkan pada tahun 1955. Silap kat sini, 1955. Saya tulis kat sini 1955. Okey. Dan apa tujuan? Tujuan ni penting. Apakah tujuan Commonwealth, cikgu? Tujuan Commonwealth adalah untuk menangani masalah kemiskinan dalam negara anggota Commonwealth. Sebab kamu kena tahu, dalam negara-negara anggota Commonwealth ni tak semua negara maju, tak semua negara yang kurang maju. Jadi negara-negara maju yang ada dalam Commonwealth, kita akan membantu negara-negara yang kurang maju. Sebab kan dia nak wujudkan semangat setia kawan, kerjasama antara negara anggota. Di mana-mana negara bekas tanah jajahan British yang dah maju hari ini, dia boleh membantu negara-negara yang kurang maju. Dan salah satunya adalah rancangan Colombo untuk membantu negara-negara dalam Commonwealth yang masih lagi dibelenggu kemiskinan. Jadi apa tindakan kita dalam rancangan Colombo ini? Yang pertama adalah mendapatkan khidmat nasihat, alright, berkaitan dengan pendidikan, pertanian dan juga teknikal dan juga kesihatan. Maksudnya kita bagi bantuan khidmat nasihat. Maksudnya kalau ada negara-negara yang kurang membangun, negara Kristian yang perlukan bantuan pendidikan, bantuan pertanian, perlukan pegawai-pegawai petani, perlukan pegawai-pegawai pendidikan, alright, pegawai-pegawai teknikal. Negara-negara yang maju akan bantu negara-negara Kristian ni untuk hantar pegawai-pegawai untuk bagi khidmat nasihat, untuk melatih pegawai-pegawai daripada negara-negara miskin itu untuk membangunkan aspek-aspek yang kita sebutkan ni. Okey. Yang kedua adalah memberikan program latihan kaki tangan awam, itu yang kedua. Dan juga yang ketiga, pembangunan sektor swasta. Latihan kaki tangan awam ni macam mana, cikgu? Maksudnya kita membantu mereka. Kaki tangan awam ni maksudnya kerajaan. Alright. So macam mana-mana negara yang kurang membangun memerlukan latihan pegawai-pegawai kerajaan. Macam mana nak mentadbir kerajaan, macam mana jadi pegawai-pegawai kerajaan. Jadi pegawai-pegawai pegawai-pegawai kerajaan daripada negara maju, mereka akan hantar pegawai mereka untuk melatih kaki tangan awam di negara-negara yang kurang maju atau miskin ni, untuk melatih mereka supaya mampu untuk menerajui kerajaan. Lebih kurang macam itulah. Okey. Dan yang ketiga adalah memberi bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara-negara anggota yang belum membangun. Itu adalah yang pertama, rancangan Colombo. Okey, dapat? Yang kedua, kita ada juga kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi adalah kita jalankan, orang kata kerjasama perdagangan antara negara-negara anggota Commonwealth antara satu sama lain. Dan Commonwealth merupakan salah satu rakan dagang utama negara kita dalam bidang ekonomi ataupun perdagangan. Dan apa contoh-contoh kerjasama yang kita buat dengan negara-negara Commonwealth yang lain? Yang pertama, kita kata menjalankan kerjasama ekonomi untuk memudahkan kita ekspor komoditi ke negara-negara Commonwealth. Maksudnya Commonwealth ni menjadi pusat pusat pengeksportan komoditi utama negara kita. Komoditi apa, cikgu? Komoditi ni bahan-bahan mentah. Bahan-bahan mentah yang boleh dijual kan. Maksudnya kalau kita nak jual biji timah, nak jual emas, nak jual apa-apa barang komoditi negara kita, hasil-hasil bumi negara kita, kita akan fokuskan untuk jual kepada negara-negara Commonwealth dahulu. Maksudnya kita akan jadi customer senang kata, daripada negara-negara Commonwealth. Maksudnya kita akan ekspor dulu kepada rakan-rakan daripada Commonwealth ni dahulu. Senang maksudnya rakan dagang utama, maksud cakap tadi rakan dagang utama. Okey. Yang kedua, kita juga adanya kemudahan atau kerjasama dengan memberikan pelbagai kadar cukai yang rendah. Sebab sistem ataupun kerjasama ekonomi ataupun bila kita jalinkan hubungan perdagangan, dia mesti akan ada melibatkan cukai. Di mana-mana negara dalam Commonwealth yang menjalinkan hubungan perdagangan dengan Malaysia, kita akan kenakan cukai yang rendah berbanding dengan negara-negara lain yang di luar Commonwealth. Sama juga macam kita, kalau kita jalinkan hubungan perdagangan dengan negara Commonwealth yang lain, kita pun akan dapat juga orang kata cukai rendah daripada negara tersebut. Dapat diskaun lah, sebenarnya kata diskaun dari segi perdagangan. Contoh, apa je cukai-cukai perdagangan yang ada? Kita ada cukai ekspor dan juga cukai produk digital. Okey. Yang ketiga adalah dalam kerjasama ekonomi juga kita menyediakan pelbagai kemudahan kepada negara-negara anggota. Maksudnya kita ada kemudahan kredit. Kemudahan kredit macam mana, cikgu? Pinjaman. Kemudahan kredit ni, kalau korang tak tahu kredit tu maksud apa? Maksud dia pinjaman.
kita bagi pinjam duit kepada, atau pinjaman lah senang kata, kepada negara-negara anggota yang lain. Dan yang kedua, kita juga bagi bantuan dana. Kalau ada negara yang perlukan dana, kita bagi bantuan. Okey. Macam saya cakap tadi, dalam negara Commonwealth ni tak semua negara itu maju, tak semua negara itu kurang maju. Jadi negara maju bantu negara kurang maju. Dan yang keempat adalah dalam kerjasama ekonomi juga, dia akan menggalakkan pelaburan daripada negara-negara Commonwealth. Maksudnya dalam negara anggota Commonwealth ni kita boleh orang kata melabur antara satu sama lain. Itu adalah yang kedua. Yang keempat, maafkan saya. Alright. So, pelibatan yang ketiga pula, kita ada kerjasama pertahanan. Jadi bila kita dah merdeka pada tahun 1957, kita pernah sign satu surat perjanjian dengan British yang kita panggil sebagai Perjanjian Pertahanan. Okey, Perjanjian Pertahanan ini ditandatangani pada tahun 1957. Apa tujuan cikgu Perjanjian Pertahanan ini? Untuk mengukuhkan pertahanan negara kita. Sebab bila kita dah merdeka, kita perlukan support pertahanan. Sebab kita baru merdeka, kita tak ada kekuatan tentera yang kuat lagi. Jadi kita minta tolong dengan British untuk beri bantuan pertahanan dalam negara kita, sementara kita nak membina orang kata pertahanan dalam negara kita. Nampak tak kat situ? Okey. Dan apa tindakan yang kita buat dalam kerjasama ini? Yang pertama, Britain serta negara-negara Commonwealth yang lain akan membantu kita atau memberi komitmen terhadap pertahanan negara kita. Sebab kita kan baru merdeka. Jadi kalau kita perlukan bantuan pertahanan, bantuan tentera, jadi negara-negara Commonwealth yang lain akan bantu kita. Beri latihan ketenteraan ke, hantar orang kata pasukan keselamatan, pasukan pertahanan ke, contoh kalau negara kita kena ganggu ke kedaulatannya dan sebagainya. Okey. Dan kita juga dalam kerjasama ini akan menyediakan pasukan simpanan strategik Commonwealth. Maksudnya dalam negara kita, kita ada askar khas Commonwealth. Maksudnya kalau Commonwealth perlukan askar daripada negara kita, kita ada pasukan askar kita sendiri untuk dihantar untuk menjalankan misi-misi Commonwealth. Alright, misi-misi atau obligasi-obligasi Commonwealth ataupun mana-mana keperluan antarabangsa yang memerlukan tentera kita. Maksudnya two-way, orang kata two-way punya, orang kata two-way communication yang kita panggil tu. Orang kata hubungan dua hala kita panggil. Okay, you help me, I help you. You help me untuk jaga pertahanan, I help you untuk sediakan pasukan tentera untuk Commonwealth. Itu maksud dia. Okay. Dan yang seterusnya, kita ada dasar apartheid. So apa itu dasar apartheid cikgu? Dasar apartheid adalah dasar pemisahan kulit putih dengan kulit hitam yang dilaksanakan di Afrika Selatan. So apa ni cikgu? Alright. Pada tahun 1948 hingga tahun 1999, orang kata ada satu kes kontroversial di Afrika Selatan, yang mana dekat Afrika Selatan ni dia ada dua kaum utama, iaitu kaum berkulit putih dengan kaum berkulit hitam. Jadi kerajaan Afrika Selatan pada waktu itu kebanyakannya dianggotai ataupun orang kata dipelopori ataupun dikuasai oleh golongan kulit putih daripada golongan-golongan penjajah. Jadi golongan-golongan kulit putih ni mereka buat satu orang kata undang-undang yang mana dia letak satu dasar, orang kulit putih itu lebih mulia atau lebih bagus daripada orang kulit hitam. Jadi orang kulit putih itu mendapat pelbagai keistimewaan dan orang kulit hitam tak dapat apa-apa keistimewaan. Kedudukannya dianggap rendah dan diberikan layanan kelas kedua dalam pelbagai bidang, sama ada ekonomi, sosial atau politik, ataupun dalam apa-apa bidang. So maksudnya kalau kamu hidup dekat Afrika Selatan, kamu orang kulit hitam, kamu akan dilayan dengan rendah berbanding berbanding dengan orang kulit putih. Jadi itu adalah dasar apartheid. Okey. Jadi hal ini boleh menyebabkan orang-orang kulit putih ini mendominasi Afrika Selatan. Jadi dasar ini yang tak boleh sebenarnya. Dasar inilah yang ditentang oleh majoriti negara-negara di dunia. Alright, kebanyakan adalah daripada negara-negara Commonwealth, termasuk dengan negara kita sendiri. Kenapa kita nak membezakan warna kulit? Kenapa orang kulit putih dengan orang kulit hitam nak dibezakan? Dua-dua adalah manusia. Betul tak kat situ? Jadi kat sini Malaysia menentang sekeras-kerasnya. Malaysia menentang sekeras-kerasnya dasar apartheid kerana bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Sebab manusia itu tidak boleh dibezakan mengikut warna kulit. Manusia itu semua sama. Takkanlah disebabkan warna kulit yang berbeza kita nak orang kata bezakan kedudukan kelas dia kat situ. Ada yang taraf tinggi, ada taraf rendah berdasarkan warna kulit. Dan antara pemimpin Afrika yang menentang dasar apartheid ini adalah Nelson Mandela.
adalah tokoh terkenal Afrika Selatan yang menentang dasar ini. Sebab apa? Sebab asas penentangan ini adalah sebab dia menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit mereka. Maksud kita racist lah dekat sini. Alright, kita tak boleh ada kata sifat perkauman racist kepada kaum lain berdasarkan warna kulit mereka dan kita nak menidakkan hak mereka. Okey? Jadi hal ini menyebabkan orang kata negara Commonwealth itu negara Commonwealth itu menarik diri daripada Commonwealth. Maksudnya negara Afrika Selatan sebabkan tindakan pemimpin atau ketua Afrika Selatan ini menyebabkan Commonwealth itu tarik diri. Sebab tak diterima disebabkan dasar apartheid ni. Selagi mereka tidak orang kata menentang dasar apartheid atau menghapuskan dasar apartheid, mereka akan terkeluar daripada Commonwealth. Itu maksud dia. Okey. Jadi Nelson Mandela ni adalah antara pemimpin yang menentang apartheid. Faham tak kat situ? Dan yang seterusnya kita ada mesyuarat ketua negara Commonwealth ataupun CHOGM. Alright, ini adalah mesyuarat ketua-ketua negara anggota Commonwealth yang mana dia akan diadakan setiap 2 tahun sekali dan membincangkan isu-isu antarabangsa. Dan negara kita Malaysia, kita pernah jadi tuan rumah. Setiap kali 2 tahun sekali dia akan ada orang kata lokasi tuan rumah untuk menganjurkan mesyuarat ni. Maksudnya semua 50 negara ni akan datang negara ni, semua pemimpin negara akan datang dan berbincang isu-isu antarabangsa. Dan Malaysia pernah jadi tuan rumah pada tahun 1989. Okey. Dan yang terakhir kita ada Sukan Commonwealth. Semua orang tahu Sukan Commonwealth, sukan yang hanya disertai oleh orang-orang ataupun negara-negara Commonwealth saja, dan dia adalah sukan kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Dan dia diadakan 4 tahun sekali, dan hal ini, sukan ini dapat mampu mengeratkan hubungan antara negara anggota. Dan antara tujuan Malaysia menyertai orang kata sukan ini adalah untuk memberikan peluang kepada atlet kita mencapai pencapaian dengan bertanding dengan negara lain dari segi sukan dan mengharumkan nama negara. Dan negara kita pun pernah jadi tuan rumah pada tahun 1998. Okey, maksudnya semua negara 50 negara datang ke Malaysia dan kita buat Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Dan itu adalah 6 tindakan ataupun penglibatan Malaysia dalam Commonwealth. Okay, alright. Kalau saya harap kamu dapat sesuatu dalam video saya hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang dengan pertubuhan yang lain. Kita masih ada OIC, kita masih ada orang kata NAM, kita ada ASEAN dan sebagainya. Check out video saya yang lain dalam channel YouTube saya. Dan jangan lupa subscribe. Alright, jangan lupa follow orang kata social media saya lain seperti TikTok dan juga Instagram. Itu saja dari saya. Like History, teach you history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.